Babe, I nak pergi Dewan Bukit ni, kafe. Mana kereta kuda I? Kenapa diam je? Ini je dia dah cancel lah. What? Sebab bajet I burst. I tak ada duit. No. You bakal CEO. Papa you kaya gila kot. Cakap-cakap you tak ada duit. Sayang, you kan selama ni cakap dengan I CEO semua. Padahal tak ada pun, I biasa je. Memanglah rumah besar. Sebab tu rumah tu sebab tu meninggal. Dah tak ada apa-apa dah itu orang. I pun kerana biasa je. Tapi janji bagi kita kahwin, I akan usaha untuk you. Tapi I ingat you. Sayang, I tak tipu you. I sayang you. Sabar Adik sudahlah. Kalau dia buat macam ni, masalah tak kena selesai lah, Dik. Muklis tipu adik lah, Kak. Dia cakap dia kaya. Dia nak penuhkan impian adik. Sekarang ni Muklis dah jadi suami kan. Adik kena hidup di samping dia. Ini namakan jodoh, Dik. Akak tahulah. Dia tak kaya. Itu pun baru-baru je. Mak betul akak yang beritahu. Itu tadi antara sedutan drama berkenaan dengan topik kita hari ini. Bila senang bersama, bila susah cari masalah. Orang kata nak naik pelamin tu senang. Tapi lepas perkahwinan tu, mungkin tak tahulah. Awak kahwin ada kereta kuda tak? Tak ada. Tak ada. Lepas ni awak tanya suami awak, mana kereta kuda saya? Okey, apa pun kita bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Hanafi Abdul Malik. Dan sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan makin sihat Ustaz. kita juga bersama dengan Liza Abdullah ataupun lebih mesra dipanggil Kak Liza. Ya, sihat Kak Liza? Alhamdulillah. Okey. Okey, berkenaan dengan topik hari ini, kita mulakan dengan Ustaz lah kan. Yes. Bila senang bersama, bila susah cari masalah. Kita perspektif ni melihat kepada pasangan suami isteri pada awalnya yang mungkin sebelum berkahwin lain ragamnya, tapi lepas berkahwin dah nampak dah keadaan atau situasi sebenar. Bagaimana Ustaz melihat kepada situasi ini? Kalau kita tengok dalam kes-kes kaunseling yang saya kaunselingkan, jadi kita dapat lihat hari ini kita tengok orang lain hidup bahagia, kaya, berjaya. Itu gambaran dalam sebuah keluarga. Dia ni boleh. Kenapalah dia tak jadi suami aku? Kenapa tak jadi isteri aku? So, bila dapat macam tu, itu yang menyebabkan kita impikan sebuah perkahwinan yang macam mereka. Bukan macam kenyataan. Hidup ni dengan kenyataan, bukan dengan perasaan. Dan kita dapat lihat bila susah, kita cari masalah. Masalah dia apa? Masalah kita yang pertama dalam diri kita. Kita membandingkan perkahwinan kita dengan yang lain. Masa senang dulu, masa bercinta senang. Semua boyfriend belanja semua. Bila jadi suami, suami tu kena fikir, aku ada hutang angkasa, aku ada hutang kereta, aku ada hutang ni, aku ada hutang ni. Lelaki dia berubah selepas perkahwinan sebab apa? Sebab tanggungjawab. Kematangan. Dia tak romantik selepas tu sebab tanggungjawab. Tanggungjawab ni berat. Sebab tu dia tension, dia stres, dia marah-marah. Itu yang orang perempuan tak faham. Lelaki bila bermasalah, dia mendiamkan diri. Perempuan bila bermasalah, dia bercakap. Yeah. Dia bercakap, menimbulkan banyak masalah. Yang orang lelaki, dia diam untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah. Itu untuk first round. Okey, tapi diam sangat pun mengundang masalah Ustaz kan? Betul, Okey. betul. Baik Kak Liza, kalau Terus nak nampak biasa secara amnya setiap orang akan berkata okey kalau dah kahwin perlu mengharungi suka dan duka bersama, ups and downs semua kita kena bersama-sama kan. Tapi kadang-kadang situasi itu berlainan bagi setiap orang. Apa yang mungkin menjadi masalah bagi couple pasang suami isteri tidak semestinya menjadi masalah kepada orang lain. Dan kita lihat dalam banyak drama ada situasi seperti kewangan. Drama. Kewangan menjadi masalah. Sebenarnya dalam kehidupan sebenar pun kewangan boleh menjadi masalah. Kalau kesihatan pasangan memudaratkan pun menjadi masalah juga. Tapi dalam kehidupan Kak Liza sendiri, kawan-kawan di sekitar Kak Liza, bukan dalam drama okey, dalam golongan kawan ataupun kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita cakap general lah. Sebenarnya apa yang kita impikan tak semudah yang kita apa yang kita impikan tak semesti kita dapat. Tak kisahlah dalam kehidupan ke dalam persahabatan ke dalam apa saja yang impikan. Memang semua orang nak bahagia, semua orang nak
tak ada kata aku hari ni nak bahagia, besok aku tak nak bahagia. Semua orang nak mengimpikan kebahagiaan. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Sebagai manusia, kita rasa Ustaz, kalau saya nak ikut hati saya nak kebahagiaan, saya nak kesenangan. Bukan bermakna bila kita bersama bahagia, bila ada masalah kita tinggalkan, tidak. Tapi Ustaz, sesuatu benda tu bolehkah kita paksa kalau kita dah tak ada perasaan kasih sayang tu dah tak ada. Saya rasa ini general general. Dalam kehidupan mana-mana pun kalau kita rasa mungkin pada awal kita tak tahu, selepas tu macam-macam benda akan berlaku. Tapi bila kita dah makin bersama, kita contohlah bersahabat pun makin bersama, kita rasa ada benda yang tak serasi dengan kita, tetapi nak diluahkan takut mengecikkan hati. But kita slowly tarik diri. Tetapi kalau terpaksa berterus terang, saya rasa biarlah kita jalani hidup kita dengan berterus terang. Kalau kita rasa kita tak apa masalah, kita tak boleh selesaikan masalah tu, kenapa kita nak meneruskan kehidupan? So kalau for me, saya tak tahu Ustaz. Saya kena sayang diri saya sendiri instead of kita nak menyayangi orang sedangkan kita tak boleh beri pun kasih sayang tu. Okey, sayangi dirilah, orang kata keutamaan kepada diri sendiri. Okey, tapi Ustaz, kalau melihat kepada dalam rumah tangga, kita berkahwin atas persetujuan bersama sebelum kahwin dan selepas kahwin. Bagaimana kalau lepas kahwin tu kita nak merasionalkan perasaan masing-masing, ini adalah hanya seketika, bukan selamanya. Jadi kita tanggunglah bersama. Perkahwinan adalah perkongsian dua kehidupan. Perkongsian perasaan, perkongsian hati, tetapi masalah kadang-kadang tak dikongsi. Dia diam, dia jadikan rahsia. Terutama lelaki-lelaki. Jadi kemahiran berkomunikasi untuk bersembang tentang masalah. Dia dah tak ada peribadi dah. Di masalah peribadi abang tak ada. Dia kena kongsi. Maaf, abang dah kurang perasaan pada sayang. Macam mana sayang ada cadangan tak untuk bangkitkan perasaan tersebut, kembali mencintai sayang? Kena ada kemahiran komunikasi. Kebanyakan kita rumah tangga yang gagal kerana kurang berkongsi dan kemahiran berkomunikasi. Luahan perasaan antara satu sama lain. Kak Liza macam saya dah marah Kak Liza macam tak saya rasa sabar. topik macam topik suami isteri je kan. Jadi bila cakap macam nak terkesan ke sebab saya tak ada suami Ustaz. Jadi nak bercerita tentang tu, saya pernah juga mengalami, tetapi mungkin masalah rumah tangga orang lain tak sama dengan masalah rumah tangga saya. Tapi saya ni tak tahulah Ustaz, mungkin dugaan saya rasa kalau boleh memanglah kalau kita dah sayang Ustaz, macam Ustaz cakap tu, kita apa masalah kita share. Kalau boleh kita selesaikan masalah tu, kita selesaikan masalah. Tetapi saya percaya Ustaz, di penghujungnya tu mesti bersebab sesuatu kejadian tu. Kalau kita paksa diri kita untuk share masalah sedangkan menambahkan masalah, saya rasa dah tak ada mungkin pandangan orang luar nampak macam dia ni masa dia bagi dia tengok dia okey, tapi bila ada masalah dia tinggalkan suami, contoh. Tapi sebenarnya orang lain tidak pernah tahu apa yang orang itu sendiri alami. Begitu juga kehidupan kita. Saya rasa kasih sayang tu Ustaz, kalau memang susah macam mana pun kita akan sama-sama. Macam I pula host kat sini. General pandangan saya, hatilah Ustaz. Kalau hati tu dah tiada, dah tak boleh tidak boleh ada perasaan dalam perhubungan itu. Betul, saya setuju. Okey, baik. Tapi kalau kita lihat kan Ustaz dan juga Kak Liza, biasanya kalau kita ada satu masalah tu, di awal-awal tu memanglah masalah tu nampak seperti okey, boleh diperbaiki lagi. Tapi kalau dah lama, payah juga. Dah 5 tahun masalah tu tak selesai lagi. Lepas tu 10 tahun masalah tak selesai. Tambah lagi masalah kan. Di dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun nak menyelesaikan, katalah ada satu masalah yang besar. Mungkin perniagaan suami atau isteri tidak seperti dahulu kan. Dalam nak menyelesaikan masalah tu, semestinya ada banyak lagi masalah yang dilihat. Kalau bukan masalah pun kita nampak macam salah lah dia buat. Semua kita nak pick kat orang tu kan. Jadi dalam situasi sebegitu, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana seorang suami atau isteri boleh mengharungi situasi begitu. Kalau dah lama sangat masalah tu masih lagi satu masalah. Masalah ni macam kuih lapis. Dia berlapis-lapis. Ada masalah, lepas tu ditimpa masalah lain. Jadi berikan masa. Tidak ada satu masalah yang boleh kita selesaikan dalam satu masa. Kita berikan masa. Tetapi kalaulah tak boleh selesai, kemudian perasaan sayang tu surut dah pudar, maka ketika tu digalakkan kita berpisah ataupun bercerai. Kerana cerai itu adalah perkara yang sunat. Tetapi dibenci oleh Allah Ta'ala. So kalau kita dah tak boleh berpisah, mungkin kita berkahwin bukan dengan jodoh yang Allah tetapkan. Ramai
Ramai orang kahwin hari ni dengan jodoh yang dia pilih. Ya. Bukan dengan Allah tetapkan. Ya Allah. Ada ustaz, ada orang perempuan tu sampai tua tak kahwin ustaz. Allah pelihara dia. Mungkin jodoh yang Allah tetapkan pada dia telah meninggal dunia dan bertemunya di syurga. So kenapa kita takut untuk single kalau kita dipimpin oleh Allah Ta'ala, Ya Allah, sedap. dipimpin oleh Sukanya Tuhan, dengar. tak perlu takut. Yang syarat yang paling penting beriman dan bahagia. Bahagia. Jadi ada orang single bahagia. Ya Ustaz, mana saya? Okey, kita dengarkan Ustaz kongsikan dan juga Kak Izzah. Kita nak dengar orang ramai berkenaan dengan topik hari ini. Jom kita saksikan. Rasanya dengan orang rumah saya, Alhamdulillah, waktu saya senang, dia pun senang, dia pun seronok, senang. Cuma waktu kita susah tu memang masing-masing akan terasa susahnya lah. Tapi sebenarnya dia punya pulangan ataupun jaminan dia masa hadapan tu akan lebih indah, orang kata, lebih seronok dan orang kata lebih murah rezeki lah lepas tu. Kadang-kadang bila keadaan tu menjadi susah, sukar ke apa, dia create lagi masalah. Buat lagi keadaan tu jadi sukar, jadi sulit. Normal lah sebab kita manusia kan. Kadang-kadang kita ni nak benda yang ataupun kita nak berdamping dengan orang yang tengah senang je. Maksudnya kita tak nak bersama-sama dengan dia ketika waktu susah. Tapi saya rasa nilai sebegini tak elok lah. Terletak pada individu masing-masing sebab dalam hubungan ni kita perlu ada give and take. Kalau kita mengalami situasi ni sebenarnya kita patut bersyukur tau. Sebab kita dah nampak dia punya true colours di awal-awal. Saya rasa itu tidak adil dan saya akan diamkan diri. Satu hari nanti masa yang akan menentukan. Dia ada tahu sendiri mana yang betul, mana yang tidak. Menyelesaikan masalah ni memang perlu orang kata pertemuan mata bersama dengan mata supaya dia lebih mempermudahkan untuk kita clearkan segala masalah. Sebaiknya kita tenangkan fikiran, kita ambil masa yang betul dan kita buat satu keputusan pada masa itu. Kalau boleh janganlah kita keluarkan satu keputusan ketika keadaan kita yang betul-betul tidak dalam normal mood ataupun normal condition kita yang sebenarnya. Macam-macam agaknya pendapat orang luar berkenaan dengan topik hari ini. Ada yang setuju, ada yang ada pendapat mereka masing-masing. Orang kata kalau nampak perangai sebenar tu, kita kena berjaga-jaga lah. Macam Kak Liza. Macam hangatlah topik ni. Berapa jam Mungkin. Saya tadi macam soalan. terkesima dengan tadi topik yang Ustaz cakap tadi, tajuk atau kata pasal jodoh kita. Kadang-kadang jodoh itu bukan pilihan kita. Bukan pilihan Allah, pilihan kita. That's why Allah dah tentukan ada jodoh lain pula. Tetapi kenapa contoh saya lah diuji dengan perkahwinan. Adakah jodoh bekas suami saya itu adalah jodoh pilihan saya atau pilihan Allah? Saya Teram jawab tu. lah. Allahu Akbar. Begini. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kau Tuhan kami sembah dan minta tolong. Tolong apa? Show me the right way. Tunjukkan kami jalan yang lurus dalam jalan orang yang kau beri nikmat, bukan orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Jalan orang yang diberi nikmat ni, nikmat yang Allah telah tetapkan. Jodoh, dia punya formula rezeki, ajal, jodoh. Rezeki Allah dah tetapkan, ajal, umur Allah tetapkan, jodoh Allah tetapkan. Tetapi bukan jalan orang yang kau murkai dan mereka yang sesat. Sesat ni apa dia? Dia sesat dalam mencari jodoh dia. Dia sesat dalam mencari rezeki dia. Allah dah takdirkan dia jadi guru. Kalau dia menjadi guru, dia akan jadi guru yang terbaik. Rezeki dia lempar luar. Tetapi dia buatlah satu perniagaan. Dan perniagaan tu dia asyik kena tipu je. Kena tipu je. So dia sesat dalam cari. Begitu juga dengan jodoh. Jodoh ni kadang-kadang kita kena minta tolong dengan Allah. Jangan berhayal sangat dengan cinta dan angan-angan. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita dibuai nafsu. Dan ketika tu itu adalah jalan mereka yang sesat dalam mencari jodoh. Kahwinlah, kahwin tu jadi panas je. Rumah tangga jadi panas. Kau salah, ni salah kau, ni salah kau, salah kau. Saling menyalah. Salah menyalah. Bila senang, okey, happy. Bila suami bawa jalan, happy je. Bila seronok je kan. Bila ada masalah, kita salah antara satu sama lain. Itu yang kita tak nak berlaku. So, minta pertolongan daripada Allah. I need your help.
Every single second. Setiap saat, setiap tindakan kita perlu pertolongan daripada Allah. Nescaya kita akan jadi orang yang dapat nikmat yang Allah tetapkan. Begitu juga anak Ustaz kan? Betul. Ustaz, tapi kalau kita bercakap, kita redha dengan apa saja ketentuan dan juga ujian. Jadi kita lalui pengalaman itu dan mungkin ia manis di kemudian hari. Bagaimana kita nak jadikan diri kita ni rasional, Ustaz? Rasional. Nak tabah, gunakan perkataan. Kalau kita seorang isteri ataupun suami, isteri ada satu perkataan, isteri-isteri para sahabat sebut, wahai abang, kami lebih rela mati kelaparan daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Suami kalau dengar perkataan tu berdiri bulu roma suami. Bang, kami lebih rela susah daripada abang bawa sesuatu yang haram balik ke rumah. Sebab benda yang haram ni, dia nampak banyak. Tapi dia panaslah rumah tangga. Dia jadi, kadang-kadang suami terpaksa makan rasuah, mencuri, merompak untuk gembirakan isteri. Itu pengorbanan yang si isteri tak nampak. Dia terpaksa tipu kawan-kawan dia untuk itu. Tapi dia lupa sumpahan dan benda yang haram ni menyebabkan rumah tangga kita jadi panas. Sedih rasanya Ustaz. Saya nak dengar air mata dah dengar Ustaz cakap macam tu tadi. Harulah saya Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah Kak Liza akan jumpa jodoh yang ditetapkan. Allahu Akbar. Amin. Amin. Allahumma amin. Zul Arifin ke? Ayo Ustaz, dah main sebut nama pula ni. Okey. Macam rahsia. Menangis Zul Arifin kat rumah tu. Berdoa daripada Allah jangan katanya. Okey, baik. Bila senang bersama, bila susah kita cari masalah. Ataupun ada orang bila susah ni dia cari salah. Seperti yang Ustaz katakan lah. Kita mula menyalahi pasangan kita walaupun benda yang dilakukan tu perkara kecil je tapi kita rasa macam awak ni tak buat benda yang sepatutnya. Tapi Kak Liza, mungkin dalam situasi sekarang ni lah kan, pandemik COVID-19 ni, kalau kita lihat kes perceraian pun semakin meningkat. Situasi di mana mungkin antara pasangan ada masalah kewangan, ada masalah salah menyalahi. Suami mungkin tidak membantu isteri ataupun pendapatan isteri tidak mencukupi seperti dahulu kan. Dan di situasi sebegini membuatkan sebuah pasangan itu mencari ataupun ingin mendapatkan pertolongan daripada orang lain. Bagi Kak Liza sendiri, pertolongan itu sejauh mana boleh kita pergi kepada orang lain untuk mendapatkan pertolongan sewaktu kita dalam keadaan yang susah? Itulah bila kita berbalik, kalau kita nak sentuh pasal pandemik, pasal kesusahan, pasal apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni Ustaz saya berbalik kepada itulah ujian Allah bagi pada kita. Is how you nak handle masalah itu. That's why kita berbalik kepada zaman kita kecil-kecil, zaman kita dengar dan dari luar-luar kenapa kita tak berjimat, kenapa kita tak kata orang tu jangan bila ada kata Ustaz macam saya nak cakap macam apa yang ada dalam macam saya amalkan, macam saya rasa macam lagi setahun saya rasa insya-Allah saya amalkan dari segi kemampuan kita. So memang ujian tu tetap datang, kita tak nafikan, kita tak berada di pihak orang yang diuji, tetapi saya pula mengambil pendekatan selagi kita mampu berusaha, selagi kita boleh ikat perut kita ikat, kalau boleh jangan sampai menyusahkan orang lain. Tetapi kalau terpaksa pun menyusahkan orang lain, kita pergi kepada adik-beradik ataupun orang rapat dengan kita yang kita tahu memang tidak akan ada masalah, tetapi janjilah once you dah berhutang ke ataupun you dah minta pertolongan, you kena ingat jasa orang pada kita. Tetapi balik pada diri sendiri, how kita nak manage kita punya keuangan, how kita nak manage kehidupan kita. Tentang makan ni, saya percaya sangat, saya pegang teguh pada rezeki Allah lah. Saya rasa saya tak pernah lagi sampai hidup hari ni tak pernah tak makan, tak pernah lagi lah, insya-Allah. Saya yakin pada Allah sebab macam Ustaz cakap, rezeki dah Allah dah tentukan, Allah dah tetapkan. So percayalah pada rezeki Allah akan hantar, macam mana pun tetap akan ada rezeki. Kalau berbalik kepada soal minta pertolongan, itu adalah ujian you dengan orang yang you nak pinjam. Adakah ujian orang yang dipinjam ataupun orang yang meminjam, itu adalah ujian dia. Kalau kita berlebih, why don't, kenapa kita tolong pada orang yang memerlukan. Orang cakap kalau kita mudahkan urusan orang, insya-Allah. Tapi Ustaz, berbalik kepada topik kita iaitu cari masalah ni, bagaimana Ustaz boleh katakan kepada penonton hari ini yang mungkin mereka baru lepas berkahwin, terkejut dengan keadaan selepas berkahwin yang sebenarnya dianggapkan begini, tapi rupanya terlalu kuat, kadang-kadang dah nak mengundur diri, call mak bapak untuk minta tolong dan sebagainya. Ini lagi mengeruhkan keadaan. Mungkin Ustaz ada kata-kata untuk bagi mereka kuat. Bagi mereka yang sedang berhadapan dengan masalah rumah tangga, yang pertama, banyakkan doa. I need your help God. I need your help Allah. Help me. Saya ada masalah. Mungkin daripada salah saya. Saya punya perangai. Saya memang seorang yang cantik, tapi saya tak pandai lipat baju, saya tak pandai masak. Saya makan benda kat luar. Asyik mama kan. So suami saya tak suka saya, Allah.
I need your help Allah. Show me macam mana nak masak yang sedap untuk suami. So kita learn, tengok YouTube apa semua. And then ada masalah kewangan. So kita kena pergi ke AKPK. Kita kena kat sana, kita belajar. Kat sana pegawai-pegawai sana sangat baik. Dia akan ajar A sampai Z. Oh, pendapatan suami you banyak ni. Oh, suami you baru kena retrench. Macam ni kaedah-kaedah dia. Dia akan ajar A sampai Z. Okey, selepas ada usaha kat situ, dia kena ada satu ikhtiar. Ikhtiar ni alternatif. Kena cari ilmu. Ilmu. Macam mana nak tambah pendapatan? Oh, perniagaan online. Perniagaan online jual lah. Kepik ke, tepirik ke, kita baru belajar masak tu. Jual-jual pula dapat sambutan. Dan tawakal. Allah suka bagi sesuatu benda yang tawakal. Formula tadi duit. Doa, lepas tu divert. Divert. Bila ada masalah apa sesuatu ni, kita kena divert. Jangan fokus sangat. You ni kenapa you pemalas tak nak cari kerja, ya Allah, kenapa kau ni pemalas sangat? Dia hentam kau suami dia. Kenapa you tak usaha? Kenapa tak? I dah usaha sayang. Jadi bergaduh. Tapi kalau divert, menyanyi sikit, menari sikit, divert, jalan sikit ataupun bersembang kedai mamak sikit. Orang Melayu, orang rakyat Malaysia dia tak pandai bersembang tentang masalah. Itu yang punca mencari masalah yang lain. Wallahualam. Okey, berbalik kepada apa yang Ustaz katakan di awal tadi, bila dua orang bersatu, mereka ada perkahwinan ataupun rumah tangga yang diimpikan. Okey, dengan adanya orang kata social media sekarang ni, lebihlah orang kata couple goals, hashtag wedding goals dan sebagainya. Tapi mungkin Kak Liza boleh kongsikan kan. Bukan nak salahkan kaum wanita, tapi sebagai seorang wanita, setiap orang ada orang kata expectations kan. Bukan nak banding-bandingkan, tapi kadang-kadang yalah, saya kahwin, saya nak happy, saya nak rumah tangga saya sebegini. Tapi it turns out total opposite kan, tak seperti yang diimpikan. Bagi Kak Liza, dengan adanya social media, dengan adanya anak-anak, bagaimana pendekatan yang Kak Liza berikan kepada mereka? Itulah kalau ikut lahirnya kakak di dunia ini, dalam kehidupan percintaan, memang tak ada social media pun. Sebab itulah kadang-kadang, saya tidak kata keseluruhan, kadang-kadang terlalu seronok, asyik bercerita tentang kebahagiaan, tentang apa-apa sajalah. Itu gambar family I nampak. Tapi memang tak salah pun nak berkongsi kegembiraan dan tak sah. Tetapi saya percaya Ustaz, macam mana kita sorok kita punya amalan, macam mana kita sorok kita punya masalah, macam itulah kita sorok macam saya nak cakap macam ni kadang-kadang kita tak boleh show, tapi jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Ataupun apakah niat kita untuk show? Adakah tujuan kita aku nak bagi tahu sebenarnya aku bahagialah kahwin dengan dia ni, aku dengan so atas niat kita sendiri. Tetapi kalau anak-anak, saya rasa tak salah juga kalau kita nak berkongsi kebahagiaan kita dengan anak-anak, dengan nak menunjukkan pada orang bahawasanya walaupun saya ni ibu tunggal, tapi alhamdulillah saya boleh membesarkan anak-anak saya dengan sendiri. Atas niat lah, saya kata berbalik kepada niat. Nak share tak ada masalah, tetapi jangan sampai menyinggung perasaan orang. Macam Kak Liza sendiri, anak-anak selesa bercakap dengan Kak Liza ataupun kawan-kawan atau bagaimana? Anak-anak, itulah saya ni ikut saya dululah. Dulu kakak dengan mak takut sangat nak bercakap, macam takut. Tapi alhamdulillah tak ada pula. Memanglah mak ayah dah tak ada. Tapi saya rasa masa kat sekolah dululah, contoh kalau saya kena marah dengan cikgu ke kalau apa, tak berani nak cakap dengan arwah mak dengan apa. Sebab kita akhirnya kita akan kena. Tetapi anak sekarang, saya kena dengar cerita kedua-dua pihak. Dan kita kena mengenali anak kita. Bukan bermakna anak kita salah tu kita boleh marah, tetapi jangan sampai memalukan dia. So anak-anak makin besar, saya rasa mungkin lebih memahami. Dulu anak-anak kecil-kecil. Sebab maklumlah kita dulu saya bekerja. Jadi anak-anak kecil saya serahkan pada tanggungjawab pada pembantu. Tetapi akhirnya saya fikir memang anak-anak akhirnya dengan kita. Dengan terbuka, lebih terbuka. Saya dengan anak-anak sekarang alhamdulillah, anak dua orang pun, yang seorang lagi bakal berkahwin, yang nombor dua dah pun berkahwin. Saya rasa memang kita kena ada sifat keterbukaan. Apa saja kita boleh share bersama. Okey Ustaz, untuk di akhir perbincangan kita nak rumuskanlah berkenaan dengan topik hari ini. Walaupun dalam kita mengalami kesusahan bersama pasangan ataupun ahli keluarga, tapi ilmu itulah yang harus kita bawakan untuk hari-hari kita diperbaharukan. Betul. Saya ada satu benda saya nak tambah. Kalau dalam geng bikers, saya selalu guna perkataan ni. Masa senang, ramai ajak lepak. Masa susah, seorang pun tak nampak. Itu memang kan ramai. Masa senang orang ajak lepak, ustaz ajak lepak. Tapi masa kita susah, seorang pun tak nampak. Nak minta tolong siapa, semua lari. Aku pun tengah susah. Kenapa Ustaz tak jumpa saya masa tu? Aduh, Ustaz ni. So, apa ilmu? Ilmu ni kita nak ubah. Kalau ilmu ni nampak Arab sangat, so kita panggil skill. Skill dalam rumah tangga kena ada. Skill komunikasi yang berkesan,
skill memahami para pasangan. Skill ni kena ada. Itu yang paling penting. Hari ni orang tak ada skill. Skill nak menambahkan pendapatan. Skill kebanyakan lebih pada yang skill datang kebergantungan. Lepas ni cari skill lah. Lepas ni saya nak cari skill. Alhamdulillah. Saya kira ramai orang ingin semuanya secara orang kata berjalan secara lancar. Semuanya nak cepat walaupun perhubungan ibu bapa dan anak ataupun suami isteri ataupun adik-beradik. Semuanya bila ada masalah, alamak saya tak naklah masalah ni menyusahkan saya. Baik, kami nak ucapkan terima kasih. Dah habis. Kak Liza ada apa-apa nak kongsikan lagi ke? Macam seronok lah cepat topik perkahwinan. Seronok lah. Nanti datang lagi. Mana tak serik lah nak kahwin lagi. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan juga Kak Liza. Banyak yang dikongsikan, saya kira memberikan pencerahan lah kepada anda penonton-penonton di rumah.